Kuala Selangor? Saya terkejut bila tengok Sani Hamzan, dia matikan ucapan dia macam tu je. Nak lawan Abang Mat ke? Tak boleh. Anak murid tak boleh kalahkan master kat sini kan. Nanti kita tengok. Masa kat convention Pakatan Harapan hari tu, tiba-tiba, dah habis dah? Okey, bagus. Tuan-tuan dan puan, saya datang dari Lebah Pantai. Kepada Dr. Zulkifli Ahmad, saya kawan yang nak datang berentap dengan Dr. Zul ni. Dulu dia pernah datang intai Lebah Pantai. Dia pernah datang dulu Lebah Pantai. Dia datang, dia bawa, masa tu dia bawa bakul-bakul makanan. Dia datang, dia tengok, dia belah. Sebab antara lain waktu itu, nanti kita akan dengar daripada saudari Hanayo, dia sergah. Sebab Tengku Zafrul ni adalah Menteri Kewangan pada waktu itu. Sehinggalah 10 hari bulan Oktober, saat Parlimen bubar, Tengku Zafrul merupakan Menteri Kewangan. Tapi pada waktu itu, tahun lepas, dia datang dan dia beri tumpuan hanya kepada Lembah Pantai. Dan kita lihat, daripada time dia start jenguk dekat Kuala Selangor, dia dah jadi Menteri Kewangan bagi Kuala Selangor. Sampai dia bawa meja, dia letak dekat pejabat daerah. Saya tanya dengan Tan Sri Noh Omar. Tan Sri Noh pun terkejut. Dia bukan memperlekeh lah kan. Tapi dia pun kata, bawa kerusi meja pergi pejabat daerah. Tapi yang agak menarik lah waktu itu, Tan Sri Noh di Parlimen, dia ada bercerita dengan saya banyak perkara lah. Tapi mungkin kurang sesuai saya cerita sepenuhnya di sini. Cuma yang menariknya Tengku Zafrul, kita tahu bila dia datang Lebah Pantai hari tu, dia fokus hanya di Lebah Pantai. Tak datang Segambut, tak pergi tengok dekat Bukit Bintang, tak pergi Setiawangsa, dia hanya datang ke Lebah Pantai. Maksudnya di sini pun dia akan buat cara yang sama. Dan dia bawa Dr. Zul, dia bawa ada seorang pakcik dia dulu, lawan saya di Lebah Pantai, Raja Dong Cik. Jadi, you have the whole family nanti akan datang berkempen dekat sini. Good luck to you. Tapi, saya terkejut bila saya tengok Dr. Zul berucap tadi. Biasanya dalam mesyuarat kami, dia very gentle, dia very, orang kata kadang-kadang tu pedantic, bahasa Inggeris dia, pedantic. Tapi tadi punyalah bersemangat. Ini Dr. Zul yang saya dah lama tak lihat. Betul atau tidak? Jadi, kepada Tengku Zafrul, good luck to you. Kalau bawa basikal, bersedialah untuk kayuh. Laju-laju. Sebab Dr. Zul will beat you, insya-Allah. Ya. Tuan-tuan dan puan, kita kena tanya macam mana seorang yang terpelajar, seorang yang merupakan tokoh korporat, sanggup untuk berdiri di atas platform Barisan Nasional, di mana sewaktu dia menjadi Menteri Kewangan, dia terpaksa mencari duit untuk bayar hutang 1MDB. Maksudnya, kata mudah, Tengku Zafrul datang ke Kuala Selangor untuk mempertahankan kebobrokan UMNO Barisan Nasional, termasuklah 1MDB. Dan kalau kita dengar betul-betul apa yang Tengku Zafrul cakap, bunyi macam dia nak bawa balik GST. Tuan-tuan dan puan setuju ke GST? Tuan-tuan dan puan ingat tak dulu macam mana kita turun beramai-ramai untuk lawan GST dekat Kuala Lumpur? Ingat tak? Kalau Tengku Zafrul berani di Kuala Selangor, dia umumkan dia nak bawa balik GST, dan kita boleh turun beramai-ramai datang ke Kuala Selangor dan kita boleh berdemo ramai-ramai lawan Tengku Zafrul, lawan GST. Boleh atau tidak? Tapi saya rasa tak payahlah nak berdemo dekat Kuala Selangor tak? Yang penting tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat bahawa UMNO Barisan Nasional ini, dia hanya mempertahankan kumpulan dia sendiri. Mereka yang merupakan perasuah, mereka yang telah dihadapkan ke mahkamah, mereka yang telah dihantar ke penjara. Jadi, kalau Tengku Zafrul nak mempertahankan perkara ini, good luck to you. Dr. Zulkifli Ahmad telah membawa dalam masa yang singkat beberapa program yang diiktiraf masih membantu rakyat hingga ke hari ini. Termasuklah PKB 40. Hingga Khairi Jamaluddin pun mengakui bahawa ini adalah program yang sangat baik dan akan diteruskan. Tahniah Dr. Zul, dan kita harap insya-Allah dalam masa 23 hari sahaja lagi, 23 hari sahaja kita ada sehingga hari mengundi,
Kita doakan sekiranya Pakatan Harapan berjaya, Dr. Zulkifli Ahmad sekali lagi diangkat menjadi Menteri Kesihatan. Supaya beliau dapat meneruskan usaha-usaha kita yang pada satu ketika telah digagalkan oleh para pengkhianat. Saya nak sebut para pengkhianat sebab hari ini saya nak cakap tentang satu parti yang telah bersekongkol, berseketiduran dengan parti pengkhianat, iaitu parti PAS. Hari ini kita membaca kenyataan daripada pejabat Presiden PAS yang menyatakan bahawa Presiden PAS tidak pernah menuduh Anwar Ibrahim seorang Freemason. Dia terpaksa sebut sekarang walaupun surat yang dihantar kepada ketua-ketua pemimpin-pemimpin Persatuan Ulama Sedunia sekitar Mac tahun 2020, 2 tahun setengah yang lalu, baru sekarang pejabat Presiden PAS nak berikan satu penjelasan. Padahal surat itu telah dihantar 2,5 tahun yang lalu. Kita cuma tahu tuduhan fitnah liar daripada Presiden PAS ini daripada surat yang telah dihantar kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim oleh almarhum Dr. Yusof Kardawi. Di mana bila kita baca terjemahan surat itu, tuduhan-tuduhan yang terkandung di dalamnya bagi saya sangat jijik. Sangat jijik sekali. Menuduh Anwar Ibrahim Freemason. Bersekongkol, disokong oleh Freemason, oleh Zionis. Fitnah jahat. Dan melonggokkan sekali keadilan DAP Amanah sebagai penerima sokongan daripada puak Zionis, daripada puak Freemason. Tapi malangnya Freemason yang nanti Datuk Seri Anwar dia akan bercakap, dia akan berucap, tuan-tuan puan-puan akan tengok nanti siapakah Freemason Anwar Ibrahim yang dimaksudkan itu. Bagaimana mereka telah dia patutnya tabayun, tapi waktu itu dia tibayun. Salah. Kita ingatkan dia ulama, dia akan siasat dahulu, tapi waktu itu dia tibai dulu. Rupa-rupanya salah orang. Jadi peringatan kepada kita semua, sebelum kita sampaikan maklumat itu, tolong siasat dahulu. Tuan-tuan dan puan, saya pun tak nak bercakap panjang. Saya datang sini sebagai satu tanda penghormatan, sokongan kepada Dr. Zulkifli Ahmad. Cuma saya nak katakan ini, tinggal 23 hari sahaja lagi. Tugas kita sangat berat. Kalau dulu, seperti yang YB Juwairia sebutkan tadi, dan juga kawan-kawan yang lain sebutkan tadi, di Kuala Selangor dulu kita menang 3-3 don. Tapi malangnya salah satu don tu khianat kita. Bermaksud kerja kita di kawasan Kuala Selangor ini perlu lebih rancak, perlu lebih aktif. Dan kita perlu pastikan bahawa mereka yang telah khianat itu kita hapuskan, kita basmikan. Dalam masa 2 hari lagi insya-Allah keadilan akan mengumumkan beberapa nama calon-calon yang akan ditandingkan, termasuklah di kerusi kepala segala pengkhianat di Gombak, dan juga di kerusi ibu segala pengkhianat di Ampang. Malah pengumuman itu akan diadakan di kerusi ibu segala pengkhianat di Ampang, Taman Kosas. Jadi tunggulah nanti hari Jumaat, kita akan tengok semua akan bertanding di mana. InsyaAllah saya akan kekal tempat semua. Tapi apapun tuan-tuan dan puan, dalam masa 23 hari ini, masa sangat singkat. Tapi saya harap tuan-tuan puan-puan yang hadir di sini, sampaikan kepada mereka yang tak hadir. Apakah tugas kita bagi anak-anak berusia 18 tahun ke atas, pengundi kali pertama? Ibu-ibu, ayah-ayah, tolong pastikan mereka sedia untuk keluar mengundi. Dan mereka tidak ada pilihan, mesti undi Pakatan Harapan kepada mereka yang merupakan pengundi kali pertama. Dulu 2018 mereka undi Pakatan Harapan, tapi mereka berasa patah semangat, patah hati, sedih, kecewa sebab pengkhianatan. Khabarkan kepada mereka. Di Parlimen, 95% ahli-ahli Parlimen telah meluluskan pada bulan Julai yang lalu pindaan perlembagaan yang melarang
ahli-ahli parlimen daripada sekali lagi melompat parti. Tidak lagi akan ada kata-kata dalam parlimen Malaysia. Tidak ada. Kita ucapkan bye-bye. Bye-bye kepada semua kata-kata ini. Tidak ada lagi. Jadi sampaikan kepada mereka. Tidak, insya-Allah tidak akan berlaku lagi pengkhianatan. Kecuali mungkin kat Perak. Saya tengok kat Perak ni, Menteri Besar sementara dia Sakrani ada sebut, kita tak bawa pindaan kepada Undang-Undang Tubuh Negeri. Berikan UMNO 30 kerusi dan tidak ada akan yang lompat. Maksudnya kalau tak cukup tu dia nak belilah tu. Ini yang saya risau. Puak-puak macam ni. Ya, jadi kita kena hati-hati. Itulah sebabnya antara lain Pakatan Harapan menghantar bukan calang-calang orang untuk turun ke Perak. Kita hantar tak lain tak bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk pergi ke Tambun untuk mengapalai usaha menenteramkan keadaan politik di negeri Perak yang telah sejak 2008 menyaksikan pelbagai kerajaan bertukar tangan. Menteri besar dalam penggal ini sahaja bertukar begitu banyak kali. Maka bila Anwar Ibrahim turun ke Perak, itu akan membawa permulaan satu gelombang yang kita harap akan membina satu koridor harapan. Dari Pulau Pinang turun sampai ke Negeri Sembilan. Dan di sini kita kena pastikan di Negeri Selangor untuk menang di Putrajaya, kembali ke Putrajaya, kita perlu pastikan 22 kerusi di Selangor menyumbang ke arah kemenangan Pakatan Harapan pada 19 hari bulan November nanti. Jadi tuan-tuan dan puan, mengakhiri ucapan saya, senang saja saya nak sampaikan. Tolak parti rasuah, tolak parti kata, pilih Pakatan Harapan. Kita. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.